Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang pertama sekali marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita kesempatan untuk berada di atas muka bumi Allah ini. Alhamdulillah. Okay, dah lama saya tak live di personal FB saya sebab sebelum ni saya live di page Facebook saya. Okay, hari ni saya nak bercakap topik tentang kejayaan dengan partner saya Syahmi. InsyaAllah kita akan tunggu Syahmi dulu masuk dan kita akan huraikan apakah topik kejayaan. Apakah erti kejayaan dan bagaimana cara untuk mencapai kejayaan. Okay. InsyaAllah saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan korang semua kesihatan yang berpanjangan insyaAllah. Okay, Syahmi dah masuk dah, Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum Syahmi. Waalaikumsalam. Okay. Lama kita tak live tadi. Betul. Okay, dah live kita bersama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Betul. Okay. Selamat Hari Raya. Semoga selamat Hari Raya. kita ucap lagi selamat. Betul. Okay, sebelum hari ni kita nak bercakap tentang topik kejayaan. So, sebelum kita melanjutkan, saya nak perkenalkan diri saya dan Syahmi dulu. Okay. Hai, saya Engku Mak Fali. Saya ejen kepada Kopi Kodi Asian Herbal Biotech. Kepakaran saya ialah membantu mereka yang addicted dengan kopi untuk mendapatkan kopi yang boleh dihidangkan dengan masa yang singkat, lazat dan memberikan tenaga sepanjang hari. Okay. So, siapa-siapa yang nak test Kopi Kodi, tinggalkan nombor telefon di bawah komen. Okay. Syahmi mula. Okay, Masya Allah. Saya dengar pun bersemangat dah. Okay. Nama anak Muhammad Syazwan Syahmi. Boleh panggil Syahmi Al-Aziz lah. Syahmi, bagi Syahmi je singkatan dia. Dan Ana datang daripada Ana menetap di Kuala Terengganu. Okay. Alright. Okay. So, topik kita hari ni ialah kejayaan. So, yang pertama sekali, apakah erti kejayaan? Saya akan ulas dulu dan Syahmi boleh nanti ya. Boleh. Alright. Okay. Erti kejayaan sebenar. Kejayaan sebenarnya bukan bermakna bila kita memiliki kekayaan. Tetapi kejayaan sebenarnya apabila kita membuat satu matlamat, kita buat tindakan dan kita capai. Itulah erti kejayaan sebenarnya. Sebab apa? Sebab semua orang telah melalui kejayaan, fasa kejayaan masing-masing. Sebab contohnya kejayaan macam apa yang kita nak, macam contoh apa yang kita nak bila kita dapat, itulah erti kejayaan sebenarnya. Tak semestinya bila kita ada duit saja, kita ada rumah besar saja, kita dah capai kejayaan. Okay. Macam tu lah erti kejayaan bagi saya. Okay. Syahmi mula. Bagi Syahmi, kejayaan ni subjektif bagi setiap orang. Dan setiap orang kan dia punya impian dan dia punya matlamat tu berbeza. Okay, jadi kejayaan tu maksudnya keberjayaan dan keberhasilan dia untuk capai matlamat yang dia impikan tu tadi. Maksudnya dan apa? Kalau kita ada satu matlamat nak ada kebebasan kewangan, so bila kita capai satu benda tu, dan itu adalah makna kejayaan jugalah untuk kita. Ada orang dia mungkin dia punya target ataupun dia punya impian tu untuk mahir dalam satu-satu bidang, contohnya nak jadi doktor, nak mahir dalam doktor. So bila dia berjaya dan dapat faham sebagaimana impian dia tadi tu,
maka itu merupakan satu kejayaan jugalah, satu keberhasilan juga. Macam tu. Okay. Lepas So, tu, sila. tanggapan salah tentang erti kejayaan. Apa itu Syami? Tanggapan yang salah ni biasanya datang bila mana kita salah faham. Hmm. Kita kita macam sepatutnya salah faham kan. Dia macam mana nak bagi tahu? Contohnya macam ni. Yes. Kalau bagi saya tanggapan salah biasanya orang yang tengok erti kejayaan ni bila mereka ni menganggap kejayaan ni bila dah mencapai macam kaya. Bila kita kaya kita dah Betul berjaya. betul. Padahal Betul. kejayaan ni banyak aspek. Contohnya kita ada yang nak berjaya dalam bisnes, ada yang nak berjaya dalam sukan, ada yang nak berjaya Betul. dalam pelajaran. So macam tu lah tanggapan yang salah Betul. tentang Sangat kejayaan. dia macam dia luas. Dia Betul. macam tak terhad pada satu tu. Anggapan Betul. salah lagi antaranya adalah dia macam orang kata skeptikal ataupun bahasa mudah dia kita tak percaya bahawa benda tu bisa dicapai. Boleh dicapai. Boleh dicapai. Betul. Itu Assalamualaikum adalah Rahman Abdul anggapan Rahman. salah. Maksudnya macam bila dia tengok orang lain macam berjaya apa semua, dia tak rasa benda tu dia boleh capai juga. So matlamat untuk berjaya tadi tu terbantuk di situ disebabkan salah anggap dia tadi. Betul. Sekejap. Enter sambung. Okay. Ada orang kata sekejap. Okay, boleh. Okay, so hari ini kita bercakap tentang erti kejayaan, insyaAllah, dan nanti kita akan huraikan apakah 6 tips untuk kita akan huraikan 6 tips, dan hari ini kita akan huraikan 3 tips dahulu untuk cara untuk mencapai kejayaan. Betul. So, Jadi siapa yang nak tengok lagi untuk tahu tips-tips seterusnya, teruskan menonton kami. Betul. Ya, betul. Okay. Bincang pasal apa ni? Okay, kita orang bincang pasal erti kejayaan dan cara untuk mencapai kejayaan. Okay. Betul. So, macam mana tips untuk mencapai kejayaan? Yang pertama, tips untuk mencapai kejayaan ialah kita kena ada mindset yang betul. Kita kena ubah mindset kita. Betul Syami? Betul. Itu merupakan satu level pertama yang paling penting yang kena ubah Paling dulu. penting. Ya, betul. Kena ubah dulu. Sebab saya akan baca, saya ada baca satu quotes ni, dia mengatakan bahawa once you change your mindset, you will change your entire life. Sebab apa? Sebab semua benda yang kita lakukan ni berdasarkan dengan mindset kita. Contohnya kalau kita nak buat sesuatu benda, kita mindset kita dulu akan fikir, barulah kita akan lakukan. So, betul. Untuk berjaya kita kena ada mindset yang betul. Kita kena ada macam tune mindset kita untuk mindset dah berjaya, barulah kita akan mencapai kejayaan gitu. Betul. Macam mana ada orang tanya macam mana nak ada mindset yang betul? Macam mana mindset yang betul tu macam mana? Mindset yang betul bila kita macam contoh kalau kita ada satu masa kita down dan mindset tu akan mengingatkan kembali tentang kenapa kita start. Kenapa kita buat. Itulah mindset yang betul. Bagi saya lah. Kalau bagi Syamil macam mana? Kalau macam bagi saya, mindset ni adalah satu pola pemikiran. Satu pola pemikiran yang mana akan mempengaruhi tindakan kita. So, kalau pola pemikiran kita tu salah dan tidak macam salah, jadi kita punya tindakan juga akan terdorong salah. Ya, betul. Betul. Jadi contoh, katakanlah mindset kita benda ni tak boleh, benda tu tak boleh. So
kita punya tindakan akan tak buat benda ni, tak buat benda ni. So kita jadi tidak mengambil risiko apa semua. So Ya. itu bagi maksud mindset tadi tu macam itulah, sebab benda tu yang mendorong kita. Kalau kita faham sesuatu benda tu dengan betul, mindset kita, maknanya kita set kita punya minda tu kepada satu benda yang betul, maka tindakan kita juga akan terdorong untuk buat benda yang betul. 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 Betul betul. Dan macam bagi jap. Apa dah nak cakap? Okay. Tak ingat pula. Oh, tak apa. Tak apa. Okay, so tips yang pertama untuk mencapai kejayaan ialah kita kena ubah mindset. Ya, betul? Betul. Okay, so Betul. tips yang kedua apa Syami? Untuk Tips mencapai yang kejayaan. kedua adalah tips yang kedua ni ada kesinambungan dengan tips yang pertama tadi, iaitu circle. Ya, betul. Kita Ha, di kita mana kena berada betul. dalam circle yang betul. Yang mana jika dia sama dengan pola pemikiran tadi, kerana circle ini akan mempengaruhi kita punya pola pemikiran. Jadi Ya, betul. jika kita tak nak mempunyai pola pemikiran yang salah, kita perlulah berada di dalam circle yang mendorong kepada perkara yang betul. Ya, betul. Sebab apa? Sebab bagi saya kalau bila kita dah ada mindset betul pun, tapi bila kita berada dalam circle yang salah, ia juga akan mendorong kita untuk tak melakukan apa yang kita nak tu. Betul. Dan lebih buruk, ia mempengaruhi dan menyebabkan kita menjadi down. Dia akan buat kita punya, sepatutnya kita dah semangat, tetapi bila tidak dapat satu circle yang menolak ataupun menolak kita untuk terus buat benda tu, maka Pushing kita factor. pun akan push factor, push kita, dia akan bagi semangat apa semua, tak pun dia akan memberi satu sokongan, dan itu akan membuatkan kita tidak down dan sebagainya. Betul. Ya, betul. Contoh macam pepatah orang Arab ke tu sabda Nabi yang tu minyak wangi. Bila kita berkawan dengan minyak wangi. Ana rasa hadis. Hadis Ha. Sebab saya ada baca satu hadis ni, Nabi SAW bersabda, macam mana dah hadis dia Syami? Bila Jika kita kita berkawan dengan bila kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan rasa tempias wanginya. Betul. Tapi bila kita berkawan dengan orang yang tukang besi, kita akan juga tempias dengan kepanasan besinya itu. Kita kena percikan besi, Percikan. antaranya baju kita koyak lah, kita luka, Betul. itulah, itu umpama. Ya, Betul. betul. So tips yang kedua ialah kita kena ada yang circle yang betul. Kita kena ada circle yang macam circle yang nak dengan macam mana? Betul. Circle yang maknanya ada satu matlamat ke yang sama matlamat atau yang sama dengan kita. betul. Sebab tu boleh jadi pushing factor untuk kita bersama-sama. Macam membakar Benar. semangat kita. Betul. Sebab kadang-kadang kita perlukan bantuan dan dorongan juga untuk kita lebih ke hadapan. Lebih ke hadapan. Okay. Dan daripada circle juga kita boleh dapat team. Daripada team ni akan terhasil, kalau pernah dengar yang ni, kalau kita gerak bersendirian, kita boleh, kalau kita nak pergi cepat, kita gerak seorang-seorang. Kalau kita nak pergi lebih jauh, kita perlu bergerak beramai-ramai, berkumpulan lah. Maksudnya dekat sini, untuk ada kumpulan tu, kita perlukan satu circle yang betul. Betul tak? Jadi untuk pergi lebih jauh, kita memerlukan tadi tu, grup yang betul dan daripada circle yang betul. Ya, circle yang betul.
So dari situ kita akan dapat kawan-kawan yang satu matlamat dengan kita. Ha. Betul. Okay, so tu tips yang kedua untuk mencapai kejayaan. So tips yang ketiga, so Alright. Tips yang ketiga adalah sangat penting dan sangat penting lah, memang sangat-sangat penting, iaitu kita perlu percayakan kepada diri kita. Betul. Dengan mindset yang betul, tetapi apa yang mendorong kita untuk lebih buat, namanya kita akan buat benda tu yang akan merancakkan lagi kita punya adrenalin untuk untuk buat sesuatu tindakan yang membawa kepada kejayaan tu adalah percaya kepada diri. Maknanya percaya kita diri. percaya yang kita boleh faham sesuatu tu, maknanya kita percaya yang kita boleh buat benda ni. Kita percaya yang kita boleh belajar ilmu tu secara lebih mendalam apa semua. Ya, betul. Maksudnya kita percaya yang kita boleh pergi lebih jauh. Okey, daripada Fadli pula. Okay, cuba percayakan diri kita yang kita boleh buat. Jangan merendah-rendahkan diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kalau kita tak percaya dengan diri kita sendiri, siapa lagi akan percaya dengan diri kita? Betul. Okay. Sebab apa? Sebab bila kita percayakan diri kita dengan mindset, bila kita ada mindset yang betul, kita akan macam buat tindakan yang lagi yang luar biasa. Betul. Okay. So sebab saya belajar dengan Dr. Azizan. Dr. Azizan bagi tahu yang kita sebagai manusia ni kita ada dua biawak. Benar. Biawak dalam diri ialah skeptikal yang tak percaya dengan diri sendiri, tapi biawak dekat luar ialah kawan, circle yang tak betul. Betul. So apabila kita nak memiliki apa yang kita tak nak, apabila kita nak memiliki apa yang kita tak pernah memiliki, kita kena percayakan diri dan kita kena buat apa yang kita takut untuk kita buat. Betul. Alright. Dan percayakan diri ni merupakan salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah, yang mana Ya, betul. Allah dah menjadikan kita sebaik-baik makhluk. Jadi cara untuk kita bersyukur, Allah dah bagi kita akal untuk kita fikir dengan waras. Maka caranya adalah dengan kita percayakan diri kita supaya kita boleh ada improvement. Maksudnya kita boleh jadi lebih baik. Maksudnya gitu. Betul. Santai Syami. Iya. Aduh. Kita Ni anak nota Ana. Ni nota. Oh ya. Ana ni kalau awak nota pun jadi macam tak ingat kau. Tapi tak apa. Tak apa. Slowly but surely. Yes, betul. Slow progress is still progress. Oh. Macam live sebelum ni, tadi tak pakai spare. Terus sekarang pakai spare. Ya. Betul. Ada cermin tak tu? Ada. Ni Alright. spek untuk tengok gadget. Takut sakit mata. Wow. Anak kena beli kat sir. Betul. Okay, so tadi ketiga-tiga tips tadi kita huraikan untuk cara untuk kita mencapai kejayaan. Tips yang pertama ialah kita kena memiliki mindset yang betul. Ya, betul Syami? Betul. Sangat-sangat betul kan. Tips yang kedua ialah kita kena berada dalam circle yang betul. Berada dalam circle yang sama matlamat untuk kita, sama matlamat dengan kita. Betul. Dan yang ketiga adalah percaya. Kita kena percaya dengan diri kita yang kita boleh buat. Alright. So, boleh saya tanya soalan Syami? Boleh. Okay. InsyaAllah. Okay. Kalau contoh macam kalau kita tak percaya dengan diri kita kan, macam kita ada macam apa ni, macam contohnya kita ada halang contoh sekejap apa ni
Apa ni? Dah bahasa Melayu dah ingat ah. Jangan. Apa? Oh, tak apa, bahasa Inggeris boleh. Ni. Bila kita ada kecacatan dekat diri kita, contohnya macam biasa kalau orang tak percaya diri ni, bila dia ada jerawat ke apa ke. So macam mana dia macam mana dia nak tingkatkan lagi kepercayaan diri dia tu bila dia ada kecacatan pada diri dia. Boleh ke? Ringkasnya kita kena ringkasnya bersyukur lah. Dia Maknanya bersyukur. betul. Yang paling tu. Tapi kita antara benda yang lain juga kita tengok berapa ramai. Macam tadi contoh jerawat. Ada lagi macam kecacatan lain, ada tak ada tangan, tak ada kaki kan. Ya betul. Maknanya kita kena tengok gini. Macam mana kita nak bersyukur tadi tu. Kita tengok apa yang kita ada dan maksudnya apa yang kita tengok apa yang kita ada. Maksudnya kat orang lain ada lagi yang lebih teruk daripada kita, tak ada tangan, tak ada kaki, tapi dia orang still boleh push diri dia untuk buat macam-macam. Masing-masing ada. Ramai kalau enta pun tahu kan, ramai tak ada tangan, tak ada kaki, tapi dia bagi speech motivasi tu. Betul. Yang tak ada kaki tu, yang tak ada kaki, tak ada tangan. Anak inspire gila. Ada kan audience siapa nangis-nangis. Maknanya kat sini maksudnya kat sini kita tengok apa yang kita ada. Kalau bersetakat jerawat tadi tu, kita tengok kita masih ada tangan dan kaki untuk kita manfaatkan tulang pak kerak tadi. Dan kita takkan push diri kita gila-gila selagi kita antara benda yang akan push kita gila-gila adalah tu tadi tu. Kenapa tu? Status kita. Istemi Abdullah. Temi Abdullah. Fasa di mana kita tak ada duit dalam poket dan siapa tak boleh nak makan. Jadi bila ada push factor siapa macam tu, kita akan percaya tak kita akan buat akan tambah makan kan. Maknanya walaupun macam kita ada cacat celah apa semua, kita akan usaha untuk sebab kita nak isi perut kita. Gitu. Betul. Jadi kalau untuk percaya diri tadi tu maknanya gitu lah. Kita lebih bersyukur dan kita tengok orang lain ada lebih teruk daripada kita. Betul. Tadi enta ada sebut pasal tadi enta ada sebut pasal pushing factor kan. Okay, so korang semua kalau pushing factor ni termasuk dalam Big Y. InsyaAllah Big Y ni kita akan huraikan esok. InsyaAllah. Betul. Siapa-siapa nak tahu cara untuk pasangkan Big Y? Siapa-siapa nak tahu tentang pada waktu yang sama, insyaAllah kita akan huraikan 3 lagi tips untuk mencapai kejayaan. Antaranya ialah Big Y. Benar. Dan itu topik yang menarik lah, Big Y. Jadi kalau korang tak dengar, sebab kita bagi tips ni tak lengkap lagi ni. Untuk tips kejayaan tadi tu. Tak lengkap lagi ni. So kalau korang nak tahu lebih, untuk korang tahu lebih lengkap, so kena tengok lah esok. Kena tengok esok, insyaAllah. InsyaAllah. Doakan kami panjang umur. InsyaAllah. Okay Fadli, jadi Syami, apa ni? Kalau biasa, kalau pagi tadi kita sembang-sembang kan Okay. Biasa pagi-pagi memang pergi jogging sekarang? Sekarang ni tengah push nak pergi jogging sebab nak hidupkan balik muscle-muscle. Masa-masa yang lama dan mati duduk di dalam rumah. Jadi dalam rumah tu sebab kalau nak workout lalu macam ke pressure sangat. Jadi start dengan jogging dulu lah untuk hidup. Untuk hidup dia biar dia gerak, biasa gerak. Peluh-peluh. Tapi best lah. Aduh, tapi kat sana Dino? Kat sini tak boleh pun. Kerja pukul apa? Kerja pukul 7. 7.30. 7
Ha. Betul. Tapi biasa Rushing. workout lah. Biasa workout. Ambil Oh, dumbbell sikit-sikit lah. Sak. Okay. 100 minimum. Dah. Tapi memang Alright. anda baca kan kalau kita tips juga untuk berjaya ialah kita kena bangun pagi, kita kena buat benda-benda yang productivity. Betul. Macam dulu sebelum ni kan anak tidur lewat dan bangun bukan. Macam waktu tidur anak tu tak bukan tidur awal bangun awal lah, maknanya tidur lewat bangun lewat. Tapi lepas subuh. Jadi masa tu kita tak rasa seproduktif kita bangun awal dan tidur awal. Betul. Betul. Ana rasa benda tu. Ana memang feel sendiri. Betul Memang tak? betul-betul Anak rasa lah. kok. Sekarang pun anda macam kalau duduk kan anda kata kan sebelum ni anda ada kerja. Jadi masa duduk kerja tu bila anda tidur lewat. Lepas tu bangun pun lewat. Bangun awal cuma lepas semayang tu tidur saya doang. Tapi Tidur bila balik. dah bekerja tidur balik. Tapi bila dah kerja ni kita tidur awal, kita bangun awal. Macam bos. Produktif. Betul. Sungguh betul. Sebab Betul. Ana ni kalau macam tidur awal lah. Kalau biasa dalam pukul 9 sampai pukul 10 lebih sikit. Gitu ana tidur. Lepas tu insyaAllah akan sedar pukul 3, 4 ataupun 5 gitu. So bila kita bangun pukul 3 tu, ana mandi-mandi apa semua sejuk sikit. Oh memang sedap lah. Tapi memang feel dia lain lah. Kan Ana sebelum ni kalau tidur lewat tu sebab Ana nak fokus kesunyian apa situ kan, baru Ana boleh fokus. Tapi Ana ubah. Tidur dulu, rehat dulu, lepas tu baru boleh mau fokus tu. Maknanya jadi macam ke refresh lah. Memang entah kena bangun pukul 3 ke asa. Ui. Ana bangun Memang. kepak lah. Ana bangun kepak. Memang lain lah. Sebab kan Ana tengok buat novel sekarang ni. Buat novel. Ya ke? Buat buku lah. Tengok Buku karang lah. buku. Bagus InsyaAllah. lah. InsyaAllah. Ana doakan yang terbaik. InsyaAllah. Semoga sukses selalu. Doa itu juga, semoga doa itu berbalik kepada Enta juga dan semua yang menonton ini. Amin. InsyaAllah. Okay, Syami. Okay, terima kasih atas jemputan. Okay, insyaAllah. Apa ni? Kata-kata akhir ada? Kata-kata akhir, maksudnya kata-kata semangat lah. Ya, kata-kata semangat. Sebab tadi kita topik kita tadi banyak kepada pushing factor. Sebab ubah mindset, kita nak push kita punya mindset. Circle, kita nak push. Kita nak ada circle yang boleh push kita. Lepas tu percaya diri, kita nak push diri kita supaya percaya diri. Jadi kata-kata akhir daripada Ana berkaitan dengan push diri kita ni adalah buatlah. Sebab ada satu ayat daripada Tuan Fahdi Ghazali, Pandai Ibo, kalau yang terkenal. Dia kata, kita hidup ni biarlah target untuk jadi legenda. Macam mana nak jadi legenda tadi tu lah. Push, buat je gila-gila sebab kita hidup sekali je. Jadi buat je gila-gila. InsyaAllah hasil dia tu apa semua tu kita akan berpuas hati kan tak? Berpuas Gitu hati lah. lah. Maksudnya hidup sekali tu kita manfaatkan betul-betul. Buat gila-gila sebab lepas kita meninggal sama ada kita meninggalkan nama ataupun kita meninggal begitu sahaja. Tapi tak kita ayat je. Ada satu ayat Hamka ni memang best gila. Dia kata kita ada satu peluang untuk kita hidup 2 kali. So cara untuk kita hidup 2 kali tu ialah kita buat amalan yang boleh memberi kebaikan kepada orang lain semasa kita hidup. Kalau kita dah meninggal, cerita tentang kebaikan kita tu masih hidup. Jadi tu mana kita hidup 2 kali. Betul. Jariah. Betul. Sebab tu je satu-satunya. Betul. Yeah. Contohnya macam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, walaupun dia dah meninggal 1000 tahun lepas, tapi dia masih hidup sampai sekarang ceritanya tu.
Betul, betul. Ha, Dan menjadi betul. ikutan tauladan dan segalanya lah. Ya, Kerana betul. sunnah yang baginda tinggalkan kepada kita sangat banyak. Betul. Betul. So, jadi maknanya biarlah lahirnya kita ni jadi satu impact yang besar dekat ramai orang lah. At Betul. least biar. Betul. Betul. Maknanya gitu lah Ana rasa. Ha, kata Buya Hamka lagi, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau Betul. kerja sekadar kerja, kera di hutan kera pun bekerja. Betul. Ha, Jadi kita jadi kena stand manusia, out. ya betul. Jadi manusia sudah. Jadi manusia yang boleh memberi manfaat pada manusia lain. Kita Betul. ni. Uh, Okey, terima kasih okay. Fadli Okay, Syami. atas luangan InsyaAllah. masa. Tidur lagi. Ha? Pukul 9 tak? Kau apa ni? Pukul 9 dah sih, 9 lebih lah. Siap-siap betul. Okay. InsyaAllah esok. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Selama berapa minit kita live? Selama 30 minit kita live dengan Syahmi. Kita bincangkan tentang tajuk kejayaan dan 3 tips untuk mencapai kejayaan. Tips yang pertama, saya ulang kembali, tips yang pertama ialah mindset. Kita kena ada mindset yang betul. Dan tips yang kedua, kita kena berada dalam circle yang sama matlamat dengan kita. Dan tips yang ketiga ialah kita kena percayakan dengan diri kita sendiri. Okay? So, insyaAllah 3 tips lagi saya dan Syamil akan huraikan esok, insyaAllah. So, siapa-siapa yang nak tahu lagi 3 tips tu, nantikan live kita orang esok ya. InsyaAllah. Saya doakan semoga anda semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya doakan semoga anda semua kaya dan berjaya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.